Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini, pada pagi yang berkat ini, pada pagi yang bahagia ini, marilah kita sama-sama panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala nikmat yang dikurniakan, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada adik-beradik kita, kepada rakan kita, kepada taulan kita, kepada sahabat-sahabat handai kita, dengan segala nikmat zahir dan batin yang tidak terhenti dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada pagi yang mulia ini, marilah saya nak sambung lagi perbualan santai kita tentang perjalanan saya ke negara Kuwait pada suatu ketika dahulu. Untuk makluman kita, saya berada di negara Kuwait selama hampir 10 tahun, iaitu daripada tahun 1993 sampailah permulaan tahun, iaitu penghujung tahun, iaitu lebih kurang pada bulan September 1993 sehinggalah pertengahan tahun 2003, iaitu hampir 10 tahun saya berada di negara Kuwait. Maka alhamdulillah, banyaklah catatan-catatan boleh saya kongsi dengan kita semua. Pada perbualan saya yang lepas, saya telah sebut bahawa saya berangkatlah daripada kota Bangkok. Penerbangan saya pada jam 3 pagi ke negara Kuwait. Jam 3 pagi saya bergerak daripada tempat kediaman saya, penyewaan saya, bersama dengan ayah saya, ibu saya dan juga adik saya. Adik saya Huda ketika itu kecil lagi. Maka bergeraklah kami, kawan-kawan yang lain lagi, abang-abang yang lain. Ramai jugalah abang-abang yang lain, dari sama ada daripada Bandar Jala dan juga daripada wilayah Narathiwat. Perjalanan kami melalui kereta api daripada Bandar Jala sehinggalah sampainya stesen yang terakhir di kota Bangkok, iaitu Kuala Lumpur. Sampailah di situ, maka bergeraklah kami di Kuala Lumpur, naik teksi bersama dengan ayah dan kawan-kawan yang lain. Mereka semua juga anak murid ayah, bekas pelajar daripada pelajar Bandar Jala, Sekolah Haji Harun Jala. Maka bergeraklah kami ke kediaman sementara, iaitu di dekat dengan Universiti Ramkhamhaeng, ataupun lorong 53. Ingat saya, lorong 53 di hadapan Soi Naram. Lorong 53. Di situ kawasan perumahan orang Melayu Islam. Ramailah anak-anak petani yang datang ke Bangkok untuk mempelajari, untuk menuntut ilmu di Universiti Bangkok. Maka di situlah ramai mereka duduk dan sewa. Saya pun pergi sewa di situ juga. Dia bangunan ada 2 tingkat berhampiran dengan sungai Sengsep. Bangunan dia 2 tingkat. Saya sewa di atas, duduk dengan air. Bukan sewa, duduk di rumah pelajar-pelajar daripada bekas Sekolah Haji Harun. Mereka belajar di kota Bangkok juga. Maka di situlah kami duduk 2 malam lebih kurang. 2 malam ke 1 malam. Duduklah di situ. Di bawah rumah sewa ada kedai makan, dikendali oleh orang owner ataupun pemilik rumah sewa itulah orang Melayu Islam ataupun orang Islam di kota Bangkok. Duduk di situ untuk persiapan penerbangan kami. Daripada hari sampai di Bangkok, maka kami pun pergi di pejabat Kuwait Airways, penerbang Kuwait Airways, untuk mengambil tiket di situ bersama dengan visa.
Maka bergeraklah kami pergi ke situ dan ambil. Saya pergi dengan rakan-rakan, dengan kawan-kawan, dengan abang-abang pelajar sekolah Haji Harun yang menuntut di negara Kuwait lah. Mereka dah dahulu pergi. Okey, daripada situlah kami pergi dan ambil. Setelah persiapan ambil tiket, maka mulalah perjalanan kami pada waktu malam, jam 3 malam ke airport. Dahulu di airport Don Mueang. Dahulu di airport Don Mueang. Maka dari airport itulah pada pukul 3 malam kami pun gerak penerbangan ke negara Kuwait. Seingat saya perjalanan ke negara Kuwait dengan menggunakan kapal terbang, menggunakan masa selama hampir 8 jam. Maka di sana kami pun naiklah kapal terbang di Kuala Lumpur. Maka teruslah perjalanan kami pada jam 3 pagi. Okay, apabila sampai di sana, sampai di negara Kuwait, dia waktu pagi subuh, maka kami sempatlah solat subuh di airport Kuwait, sambil menunggu kedatangan musyrif ataupun mereka yang bertanggungjawab daripada pihak asrama ataupun daripada pihak Kementerian Pendidikan untuk mengambil kami selaku pelajar baru. Maka kami pun dapat buat perkenalan juga daripada pelajar-pelajar baru daripada wilayah Nartiwat dan juga daripada Filipin. Okey, Filipin. Kerana penerbangan kami adalah penerbangan dia bermula daripada Filipin, kota Manila, Bangkok, negara Kuwait. Maka di situ kami juga sempat buat perkenalan dengan pelajar Filipin, juga pelajar baru daripada Filipin. Okey. Maka bergeraklah kami apabila pihak Kementerian Pendidikan datang membawa visa dan pengesahan kami selaku pelajar di sana, pelajar beasiswa di sana. Maka bergeraklah kami naik kereta GMC, tak silap. Bergeraklah kami dengan barangnya. Adapun pihak abang, mereka sewa kereta sendiri untuk pergi ke sana kerana mereka dah berpengalaman. Kebiasaannya bagi pelajar baru biasanya ada mas'ul ataupun mereka yang bertanggungjawab untuk datang jemput kami. Maka bergeraklah kami ke tempat sekolah ataupun asrama yang akan kami didiami di situ. Maka apabila kami sampai di airport, maka rasa lain. Suasana ketika itu bulan September adalah lagi musim panas. Waktu musim panas juga musim panas. Maka rasa panasnya sangat panas kering, bukan panas basah, dia panas kering. Rasa panas lain macam, kering. Rasa seronok dengan kepanasan itu. Kebetulan kali pertama sampai, mungkin itulah perasaan kami, seronok, gembira walaupun panas. Maka naiklah kami kereta bersama dengan rakan pelajar-pelajar baru daripada Filipin. Adapun pelajar baru daripada, bukan itu saja, kami juga dapat buat perkenalan dengan pelajar-pelajar daripada Thailand, daripada Bangkok itu sendiri. Daripada Bangkok juga ada yang naik penerbangan bersama dengan kami pada malam itu. Maka dapat kenal lah ramai rakan-rakan pelajar-pelajar lama daripada Bangkok, Naratiwat. Juga apabila naik kapal terbang dapat berjumpa dengan pelajar-pelajar daripada Filipin. Okay, bergeraklah kami daripada airport Kuwait ke asrama kami. Menujulah ke asrama. Di asrama kami sampailah di asrama, iaitu di kawasan Kurtubah. Asrama di sebelah asrama ada sekolah yang besar. Di sebelah sekolah ada masjid dan perkampungan elit. Di situ perkampungan rumah-rumah banglo yang besar-besar diduduki oleh orang elit, keturunan raja-raja yang berhampiran dengan asrama kami. Okay, maka kami alhamdulillah dapat duduk di kawasan yang selesa, yang agak tenang, bukan kawasan kediaman orang-orang pekerja-pekerja, tidak. Kami duduk di kawasan elit. Dikeliling sekolah kami, asrama kami adalah rumah-rumah
dikatakan mereka adalah rumah-rumah kerabat diraja. Okey, alhamdulillah duduk di masuk di asrama iaitu Qurtubah. Okey, kami duduk di asrama bahagian i'dadi. Bahagian i'dad dia ada asrama bagi dua bahagian. Bahagian i'dadi iaitu bahagian permulaan, persediaan, dan bahagian sanawi. Sanawi ni mereka yang belajar sekolah menengah. Okey. Perlu ingat kami pergi Kuwait adalah untuk menyambung sekolah menengah. Ketika itu kami baru umur 16 tahun di tingkatan 4. Okey. Maka duduklah kami di asrama. Apabila sampai di asrama, maka kami pun dibawa untuk ke office ataupun pejabat asrama. Maka di situ kami dapat mengenali musyrif. Mereka, kebanyakan mereka adalah daripada musyrif. Ada di antara yang mungkin saya ingat, mereka adalah daripada Mesir. Kebanyakan mereka adalah daripada Mesir. Musyrif, penjaga. Musyrif Yahya, musyrif Ibrahim, musyrif Al-Wajdi, musyrif apa lagi? Paling 6 orang juga musyrif yang jaga asrama ketika itu, sama ada asrama bahagian i'dadi ataupun bahagian sanawi. Maka saya diberi satu bilik. Okey, satu bilik. Bilik itu saya lah mula-mula masuk kerana belum datang lagi pelajar-pelajar baru yang akan duduk dengan saya. Masa saya duduklah di bilik itu. Di bilik dibagi satu bilik. Di bilik itu duduk 3 orang. 3 orang ia ada 3 katil, 3 mari, 3 meja belajar, 3 orang duduk situ. Maka saya duduklah di situ, masuk di bilik. Okey, buat persediaan, duduk, dibagikan kelekapan lah untuk kelekapan asrama. Okay, maka saya masuklah duduk di situ. Tidak beberapa hari datanglah kawan yang baru saya. Kawan yang baru saya itu datang daripada Afrika Selatan. Nama Abdullah Ibrahim. Tidak berapa lama juga datanglah kawan yang ketiga iaitu Walid daripada Uganda. Maka kamilah duduk 3 orang di situ. Alhamdulillah dapatlah kami berkawan-kawan dengan rakan-rakan daripada luar negara. Contohnya daripada Uganda, daripada Afrika Selatan. Okey. Tidak berapa lama datanglah, maka ansur-ansur datang. Okay, mereka tidak datang serentak kerana pelajar baru perlu apa? Kalau pelajar lama mereka datang serentak. Kenapa? Kerana selepas itu beberapa hari mereka akan masuk kelas. Ada pelajar baru, mereka tidak datang serentak. Mereka datang berangsur-angsur mengikut apabila mereka dapat visa baru boleh datang. Okey, maka datanglah daripada Malaysia, daripada Filipina yang lain lagi, daripada Thailand yang baru akan datang lagi, yang belum datang lagi, daripada Malaysia juga, okey, dan lain-lain daripada negara seluruh dunia, terutama daripada Afrika, Asia termasuk India dan sebagainya. Maka disitulah pengalaman pertama saya dapat mengenal dengan rakan-rakan daripada negara luar yang lain. Satu pengalaman yang sangat manis bagi saya lah. Alhamdulillah. Okey, dapat kenal budaya mereka. Okay, alhamdulillah, kerana kita adalah, walaupun kita berlainan negara, berlainan bangsa, tapi kita adalah orang Islam, maka mudah untuk nak mesra di antara satu sama lain, kenal di antara satu sama lain. Okay, alhamdulillah, ini adalah satu pengalaman yang sangat-sangat baik bagi saya. Boleh saya jejak kaki ke negara luar. Okay, tidak pernah saya impi. Itu adalah rezeki yang dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berterima kasih banyaklah kepada pihak sekolah Haji Harun yang memberi peluang ini kepada saya. Terima kasih juga kepada ibu bapa saya yang mendorong untuk saya terus belajar, kepada rakan-rakan saya tahu dan saya yang lain, daripada dorongan mereka, doa mereka, dan terutama adik-adik saya semua, saudara mara saya semua, doa mereka, sehinggalah saya dapat belajar ke negara Kuwait. Apabila sampai ke negara Kuwait, bukan kami tidak terus ke sekolah ataupun ke kelas. Kami terpaksa untuk buat cek badan, kesihatan badan, mengikut kehendak Kementerian Kesihatan Kuwait lah. Bagi mereka yang datang luar negara, ada beberapa perkara mereka perlu ikut SOP kesihatan
sekiranya lulus SOP kesihatan itu, barulah mereka akan terus dapat wisad untuk tinggal seterusnya dan dapat terus masuk belajar. Apabila proses fahsu tibbi, cek badan semua selesai, kami ada satu kawan yang tidak lulus proses SOP itu, iaitu kawan daripada Filipin. Mereka terpaksa dihantar keluar balik kerana dia mengidapi satu penyakit yang kronik yang tidak boleh duduk di Kuwait. Okey. Saya tak ingat penyakit apa, tapi penyakit dia adalah senai penyakit yang tidak boleh tinggal di Kuwait. Maka dia terpaksa dihantar ke negara dia. Maka baliklah dia. Saya didengar selepas itu dia dapat beasiswa untuk belajar di Madinah Al-Munawwarah, Universiti Madinah. Okey, itulah pengalaman apabila saya sampai ke negara Kuwait. Alhamdulillah, satu pengalaman yang sangat baik, satu pengalaman sangat manis, satu zikra yang indah yang tidak boleh dilupa. Okey, 10 tahun masa yang sangat lama, 10 tahun masa yang sangat berguna bagi saya. Mudah-mudahan dijadikan sebagai amalan hasanat kepada kami semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.